Hai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Miss Nisha nak ambil kesempatan untuk buat live, untuk buat sharing tentang how to deal with toxic people. So boleh share ya. Boleh share supaya ramai orang lain, ramai lagi orang yang mendapat ilmu ini, insya-Allah. So boleh share semuanya. Live Miss Nisha hari ini. So hari ini Miss Nisha nak share tentang how to deal with someone that usually we call as toxic people. Kan? Alright? So guys, boleh share? Boleh share supaya ramai lagi orang yang dapat manfaat. Tapi sebelum tu boleh Miss Nisha tahu yang sedang menonton live Miss Nisha ini sedang berada dekat mana dan buat apa sekarang ni, insya-Allah. Boleh share live ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semua, insya-Allah. Alright. Hai semua. Tadi Miss Nisha baru saja habis kelas KKM, kelas kemahiran komunikasi memukau dekat dekat IG live. So Miss Nisha akan buat kelas KKM secara berkala. Jadi sesiapa yang ada IG boleh follow Miss Nisha. Dan juga boleh bersama-sama dengan Miss Nisha dalam kelas KKM supaya kita sama-sama dapat banyak lagi input. Kita dapat banyak lagi ilmu. Semoga kita sama-sama dapat share ilmu dalam waktu COVID ini, insya-Allah. Alright. So guys, Alhamdulillah. So boleh nampak kan? Alright. So sekarang ini Miss Nisha nak share sedikit berkenaan dengan how to deal with toxic people. Kadang-kadang bila kita berhadapan dengan manusia, bila kita berhadapan dengan manusia sekarang ini, ada pelbagai jenis manusia sebenarnya dekat dalam dunia ini. Ada pelbagai jenis manusia dan orang-orang yang kita jumpa ini sebenarnya dia membawakan kepada kita pelbagai pelajaran. Dia membawakan kepada kita pelbagai pelajaran dan pelajaran-pelajaran ini sepatutnya kita jadikan dia sebagai satu pedoman. Bukan senang sebenarnya. Bukan senang sebenarnya kita nak dipertemukan dengan orang-orang macam ni. So yang mempertemukan kita sebenarnya siapa? Allah yang mempertemukan kita dengan orang-orang lain. Kita ada berapa bilion orang dekat dalam dunia ni. Tak semua orang yang kita jumpa. Tapi kadang-kadang bila kita jumpa seseorang tersebut, bila kita jumpa orang dan kita rasakan bahawa ada juga orang macam ni dekat dalam dunia ni. Ada orang macam ni dekat dalam dunia ni. Jadi bukan semua orang yang kita jumpa. So setiap orang yang kita jumpa dekat dalam dunia ini, ada sebab Allah pertemukan kita dengan orang tersebut.
Ada sebab. Jadi bila Allah mempertemukan orang tersebut dengan kita, apa yang kita kena buat adalah kita kena bersyukur. Okay, kita kena bersyukur dengan setiap pertemuan dengan semua orang. Okay, ingat Allah dah bagi tahu, jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Namun jika kamu kufur, siksaan Allah itu sangat-sangat pedih. Okay, so kita kena sentiasa bersyukur. Kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. So sekarang ini, okay, bila kita bercakap tentang toxic people, so kita nak bercakap tentang positivity. Okay, how to stay positive. Macam mana kita nak kekal berada dalam keadaan yang positif apabila kita berada dalam keadaan yang negatif. Sebab kita kena tahu, okay, positif ini adalah satu energi. Okay, positif ini adalah satu energi sebenarnya. Okay, so energi ini, energi dia tidak boleh dimusnahkan. Okay, Guru Miss Nisha bagi tahu adalah energi tidak boleh dimusnahkan, tetapi energi boleh berubah bentuk. Okay, energi boleh berubah bentuk tetapi tidak boleh dimusnahkan. Jadi apa yang Miss Nisha nak share sekarang ini adalah bagaimana kita nak kekal, okay? Bagaimana kita nak kekal menjadi orang yang positif, okay? Bagaimana kita nak kekal menjadi orang yang positif setiap kali kita berhadapan dengan orang yang negatif. Okay, bagaimana kita nak kekal positif. Okay, tapi sebelum itu, bila kita nak cerita berkenaan dengan positivity ni, kita kena tahu sebenarnya ramai orang, okay, bila bercakap tentang positivity, okay, bila bercakap tentang positif, dia akan selalu cakap kata, aku ni kalau nak berkawan, aku nak kawan dengan orang-orang yang positif je. Aku tak nak kawan dengan orang yang toxic. Okay, aku tak nak kawan dengan orang yang negatif. Tapi selalunya bila Miss Nisha berjumpa dengan orang-orang yang macam ni, okay, Miss Nisha tengok je, perhati je. Kan, perhati je, tengok je. Kan, orang-orang yang selalu bercakap tentang positivity, dia nak berhubung je dengan orang-orang yang positif. Dia nak berhubung saja dengan orang-orang yang ada positif. Orang kata apa, yang bila kita cakapkan tentang orang-orang yang positif lah, positive vibe, semua tu. Sebenarnya orang-orang ni dia tak faham positif tu apa sebenarnya. Okay, alright. So orang-orang tu dia tak faham. Bila kita cakap kan berkenaan dengan positivity tu, orang tu dia tak faham sebenarnya. Positif tu apa? Kan, Miss Nisha selalu tanya pada orang lah kan, positif tu apa sebenarnya? Kan, so orang tu pun dia sebenarnya dia tak dapat jawab lah. Kan, orang tu dia tak dapat jawab bila Miss Nisha tanya positif tu apa sebenarnya. Okay, so positif itu sebenarnya, okay, bila kita cakap positif tu adalah satu energi baik. Okay, positif itu adalah apabila kita fikir benda baik, bila kita cakap benda baik, bila kita buat benda baik, itu je sebenarnya positif. So orang yang duk cakap pasal positif ni, kan, dia sebenarnya dia pun tak faham positif tu apa. Dia tak faham pun. Okay, bila kita bercakap tentang orang-orang yang negatif, orang-orang yang toksik ni kan, selalu kita judge orang lain. Okay, kita judge, oh orang ni orang yang positif, orang ni orang yang negatif. Okay, orang ni adalah orang yang selalu cakap, orang kata, oh, aku tak boleh masuk lah dengan orang ni, aku tak boleh masuk lah dengan orang tu terlalu toksik untuk aku. Kan, so guys, never judge people, okay? Sebab sekarang ini orang yang positif dia tidak akan ada prasangka, dan itu yang sebenarnya Miss Nisha nak share pada malam ini. Okay, Miss Nisha nak share pada malam ini. So Miss Nisha nak share berkenaan dengan how to stay positive when you are surrounded with negative people, with toxic people. Okay, so tapi sebelum tu Miss Nisha nak share dahulu. Okay, Miss Nisha nak share dahulu positif tu apa. Okay, positif itu adalah apabila you berfikir benda baik, bila you bercakap benda baik, bila you buat benda baik, itu saja. Sebab itu Prof Muhaya, okay, selalu bagi tahu, ada baik, bagi baik, dapat baik. Ada jahat, bagi jahat, dapat jahat. Itu saja. So baik itu adalah positif. Okay, baik itu adalah positif. Okay, so bila kita cakap pasal baik,
Okay, bila kita cakap pasal baik, kita nak tahu punca kebaikan tu siapa, datang daripada mana punca kebaikan tu. Okay, punca kebaikan itu mesti ada satu daya kuasa yang memberikan kepada kita kebaikan, mesti ada. So kita nak tahu punca kebaikan tu datang daripada siapa. Okay, punca kebaikan tu sebenarnya. So sekarang ini, okay, bila kita tengok balik, okay, bila semua orang kata Allah, 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 tapi kita nak kena tengok juga, okay, kenapa hari ini kan, walaupun ramai sangat-sangat kan, walaupun ramai sangat-sangat orang yang kata okay, be positif dengan dugaan yang Allah bagi, be positif dengan cubaan yang dengan apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, be positif. Tetapi sebenarnya betul ke kita positif? Betul ke kita terima benda tu sebagai satu kebaikan? Sebab itulah bila terjadinya sesuatu, kita akan cakap ada hikmah di sebaliknya, ada hikmah di sebaliknya, ada hikmah di sebalik. Hikmah tu apa? Hikmah tu kebaikan. Kebaikan tu datang daripada siapa? Mesti ada satu punca kuasa yang memberikan kebaikan tu untuk kita. Apa punca kuasa tu sebenarnya? Punca kuasa itu tidak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah atas nama yang mana satu yang maha baik. Allah atas nama yang mana satu? Allah ya bar. Okay, Allah ya bar, yang maha baik. Jadi kebaikan semua ni datang daripada Allah. Allah atas nama yang mana satu? Allah yang maha baik, Allah ya bar. So kita kena faham konsep itu sebenarnya. Bila kita nak jadi positif, kita kena tahu, kita kena fikir benda baik, cakap benda baik, buat benda baik, supaya kita dah jadi positif. Itu saja. Okay, tapi sekarang ni kita nak tahu dulu, okay, macam mana untuk nak kekal dalam kebaikan tersebut. Okay, macam mana kita nak kekal dalam kebaikan tersebut bila mana orang-orang di sekeliling kita berada dalam keadaan yang negatif. Okay, masih ingat lagi tak? Okay, waktu jerebu, kan? So waktu-waktu sekarang ni kan, kalau tidak, Malaysia dah dilanda jerebu dah ni, kan? Tapi Allah tu maha baik, kan? Allah tak datangkan kepada kita jerebu, namun Allah berikan dugaan kepada kita yang lain pula, kan? Okay? Kalau dulu bila suasana berjerebu, okay? Bila suasana berjerebu, kita boleh lihat, okay, ramai orang yang pakai mask. Sekarang pun orang pakai mask juga, okay? Orang yang pakai mask, okay, tak boleh nak keluar. Okay, tak boleh nak keluar. So bila keluar, pandangannya kabur. Okay, nak buat benda pun tak boleh. Baju dah bau asap dan sebagainya. Okay, nak buat benda-benda pun tak boleh. Okay, pandangan berjerebu. So maksudnya itu dalam keadaan yang bertoksik. Kan, dalam keadaan yang bertoksik. Jadi apa yang kita buat? Kita lindung diri kita, betul tak? Kita lindung diri kita. Apa macam ni kita nak lindung diri kita? Kita pakai mask, kan? 95 punya mask. Kita ada mask-mask yang tertentu untuk kita jaga diri kita. Sama juga, okay, sama juga. So macam mana kita nak kekal, okay, macam mana kita nak kekal jadi baik dalam keadaan tersebut, kan? Okay, so ada teknik-teknik dia yang tertentu, okay, ada teknik-teknik tertentu. Tapi sebelum tu, okay, Miss Nisha nak bercerita, kan? Miss Nisha nak cerita satu cerita dengan anda semua, okay, satu cerita yang pada anda semua. Okay, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ni adalah orang yang paling positif. Okay, kita cakaplah motivator macam mana sekalipun, kan, kita bagi tahulah motivator yang paling hebat dekat dalam dunia ni pun, okay, tak ada orang yang lebih positif daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah Rasulullah adalah orang yang terbaik. Okay, so sekarang ini datanglah motivator macam mana sekalipun, tetapi pastikan kita kena ikut Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW adalah contoh ikutan yang paling baik sekali, dan Rasulullah adalah orang yang paling positif. Okay, antara macam-macam kisah, okay, Miss Nisha nak ceritakan, okay, satu kisah. Okay,
Waalaikumsalam. Okey, adik Miss Nisha dah masuk. Alhamdulillah. Hai Wardah, apa khabar? Okey, Kak Nisha doakan agar semuanya dipermudahkan urusan. Alhamdulillah. So hari ini, okey, Miss Nisha nak berkongsi. Okey, Miss Nisha nak share tentang satu benda. Okay, iaitu how to stay positive. Okay, how to stay positive when you are surrounded with negative people ataupun toxic people. Okay, so Miss Nisha nak bercerita sikit. Boleh tak? Okay, kalau yang boleh tu boleh tak bagi thumbs up sikit? Boleh tak? Thumbs up sikit supaya Miss Nisha masih tahu lagi, okay, bahawa anda semua berada bersama-sama dengan Miss Nisha malam ni. Okay, dan juga jangan lupa share video ini. Semoga semuanya dapat manfaat. Okay, semoga semuanya dapat ilmu. Okay, semoga semuanya dapat ilmu daripada perkongsian hari ini, insyaAllah. Okay, okay, baiklah. Okay, Miss Nisha nak share. Okay, Miss Nisha nak share tentang satu kisah. Okay, kisah ini diceritakan oleh Mutawif sewaktu Miss Nisha berada di Mekah bulan lepas. Okay, kisah ini Miss Nisha sebenarnya pernah dengar, dan Miss Nisha rasa semua orang pernah dengar sebenarnya kisah ni. Okay, namun apabila diceritakan kisah ini di tempat yang barakah tu, dia punya feeling dia tu lain sikit. Kan, dia punya feeling tu lain sikit. So cerita dia adalah, okay, masa tu kami kami on the way nak balik ke hotel di Mekah. Okay, alright. So Mutawif bercerita, okay, Mutawif bercerita kepada kami jemaah-jemaah umrah, okay, bahawa ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah di Taif. Okay, mungkin ada yang tahu cerita ini. Okay, so kata apa, kita kena sentiasalah berpesan-pesan. Okay, right. So siapa yang dah tahu, mungkin kita boleh refresh balik. Okay, ya, kisah ini, cerita ini kita boleh refresh balik, dan mungkin kita boleh ceritakan juga kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak kita, kepada family kita. Okay, alright. Okay, so okay, Miss Nisha tengok, Masya Allah. Okay, ada kakak Miss Nisha ni. Okay, Kak Aziz. Setuju. Walaupun kita kurang bersyukur dengan nikmat Allah, tetapi Allah Maha Baik. Kita diberi musibah, kuman yang halus dihantar, belum lagi bumi digoncang. Cuma hati kita bergoncang, takut dan resah. Moga kita ambil ibrah daripada apa yang berlaku. Apa pun yang datang daripada Allah adalah yang terbaik untuk kita. Ya, betul Kak Aziz. Okay, so segala yang berlaku ni sebenarnya okay, adalah daripada Allah. Okay, semua yang berlaku ni datang daripada Allah. So itu yang saya nak bincangkan. Itu yang saya nak kongsikan pada malam ini sebenarnya. So kita nak tahu, okay, macam mana kita nak kekal positif tu, kan? Macam mana kita nak kekal positif? Okay, kembali kepada cerita tadi tu. Okay, Mutawif Miss Nisha bercerita, okay, ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah di Taif. Okay, so sedang berdakwah di Taif masa tu, okay, ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Taif. Okay, so bagaimana cara orang Taif, kaum Taif ini menjemput, ataupun bagaimana orang-orang Taif ini, okay, mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Adakah mereka menyambut, okay, dengan cara yang baik seperti orang Madinah datang, seperti orang Madinah menjemput Rasulullah SAW, okay, menghargai Rasulullah SAW? Adakah begitu? Tidak. Okay, apa yang kaum Taif buat? Okay, kaum Taif, okay, mereka bukan hanya tidak mengalu-alukan kedatangan Rasulullah SAW.
Okey, kalau tak mengalu-alukan tak apalah juga. Okey, tetapi mereka telah membaling batu mencederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka telah buat macam-macam. Mereka telah membaling, mereka telah mencederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dah ada darah. Sampaikan capar Rasulullah penuh dengan darah dan kaki Rasulullah tu melekat dengan darah dekat capar, dekat kasut baginda Rasulullah SAW. Okey, penuh dengan darah masa tu. Okey, kalau kita lah, kalau tak nak terima pun tak apa, janganlah sampai mencederakan orang. Tapi mereka mencederakan orang, masya-Allah, katakan. Tapi itu semuanya Allah izinkan. Kita kena ingat benda tu. Allah izinkan. So mesti ada sebab. Mesti ada sebab sebenarnya. Okey, mesti ada sebab yang Allah nak ceritakan kepada kita tentang kisah tersebut. Okey. So apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah penat, okey, Rasulullah berehat, okey, di satu pokok di kebun kurma, okey. So masa tu Rasulullah mengadu pada Allah. Bila Rasulullah mengadu, Jibril yang melihat keadaan datang berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang Jibril kata? Jibril kata, "Ya Rasulullah, andai kata engkau izinkan aku untuk terbalikkan, okey, untuk terbalikkan jabal, gunung Taif ni, kan, terbalikkan gunung ataupun bukit yang ada dekat situ kepada kaum Taif, saya aku akan buat." Maksudnya Jibril pun sangat-sangat marah, okey, sangat-sangat terkesan dengan apa yang kaum Taif buat pada Rasulullah SAW. Namun adakah Rasulullah kata, kalau kita lah manusia biasa yang penuh dengan dosa ni, apa yang kita akan kata? Kita akan kata, buat, kan, biar padan muka mereka tu. Tapi adakah Rasulullah buat macam tu? Betapa positifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa positif, betapa baiknya Rasulullah, betapa Rasulullah memberikan hikmah kepada kita. Okey, memberikan pengajaran kepada kita. Apa yang Rasulullah kata kepada Jibril? Jangan, mereka tidak mengetahui, mereka masih lagi tidak tahu. Okey, jika mereka tahu, mereka tak akan buat benda tu. Itu adalah kata-kata Rasulullah. Betapa positifnya Rasulullah. Okey, betapa positifnya Rasulullah kepada kaum Taif. Okey, jangan. Rasulullah kata mereka tidak tahu sekarang ini, namun anak cucu mereka pasti akan menganut agama Islam satu hari nanti. Betapa positifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, andai kata kalau Rasulullah tu tak positif, na'udzubillahi min zalik. Okey, alright, macam kalau macam kita dah merungut, dah buat macam-macam dah kiranya. Okey, tetapi Rasulullah tu sangat positif. Okey, sangat positif. Tapi okey, Rasulullah penat. Okey, masa tu Rasulullah sangat sedih. So bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, apa yang Rasulullah buat? Dia mengadu pada siapa? Okey, mengadu pada Allah. Okey, bagaimana cara pengaduan? Okey, kat sini kita nak belajar sebenarnya. Okey, Rasulullah tetap mengadu. Rasulullah manusia biasa. Okey, Rasulullah manusia seperti kita, tetapi Allah muliakan. Okey, Allah telah menjadikan Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Antara banyak manusia, Allah pilih Rasulullah SAW sebagai manusia pilihan. Okey, namun Rasulullah tetap manusia. Okey, apa yang diadukan oleh Rasulullah? Rasulullah macam mana? Rasulullah mengadu ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, apa dosa aku ya Allah sehinggakan bumi Taif ini tak turun rahmat ya Allah. Okey, apa dosanya? Apa dosa yang aku telah buat ya Allah? Apa kekurangan dalam dakwah aku ya Allah sampai bumi Taif ini Engkau tak berkati lagi ya Allah? Apa yang telah aku lakukan ya Allah sehinggakan mereka tidak dapat menerima, apa mereka tidak cuba untuk memahami apa yang aku cuba sampaikan kepada mereka ya Allah. Boleh lihat tak cara Rasulullah mengadu? Rasulullah mengadu bukan untuk menghukum. Okey, bukan untuk menghukum, tetapi Rasulullah mengadu untuk bermuhasabah diri. Okey, untuk bermuhasabah diri. Okey, itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Okey, so bila kita nak menjadi
positif. Okay, bila kita nak menjadi positif, kita perlu melihat daripada kacamata muhasabah. Okay, bukan daripada kacamata seorang penghukum. Okay, itu yang paling penting sekali. Okay, so kepada sesiapa yang baru menonton, baru join live Miss Nisha, boleh share supaya lebih ramai lagi yang dapat ilmu ini, okay, yang dapat bersama-sama dengan kita malam ini. InsyaAllah semoga bermanfaat semuanya, okay. Alright, so guys, okay, penonton-penonton, okay, sahabat-sahabat Miss Nisha di luar sana, okay. So, bila kita nak jadi positif, ingat dia, positif itu adalah baik. Positif itu adalah kebaikan. Okay, positif itu adalah kebaikan. Apa maksud kebaikan di situ adalah, okay, bagaimana kita nak menjadi baik dalam apa-apa juga keadaan. Okay, dalam apa-apa juga keadaan, terutamanya where we deal with toxic people. Okay, so sekarang ni Miss Nisha nak tanya, okay, toxic people, kita dah tahu dah pasal positif ni. Okay, kita dah tahu dah pasal positif. Okay, positif ini adalah baik. Okay, buat baik, fikir benda baik, cakap benda baik, itu adalah positif. Itu saja sebenarnya kita nak kena tahu. So, tapi when it comes to toxic people, orang yang sering bercakap tentang negatif. Okay, toxic people. So, orang yang cakap tentang negatif. Orang yang negatif ini adalah orang yang sering berprasangka. Okay, Miss Nisha tak nak sebutkan banyak sangat dia punya elemen-elemen untuk orang-orang yang negatif ni. Miss Nisha tak nak sebut banyak sangat sebab nanti semua orang akan lupa benda tu. Tapi dua elemen yang Miss Nisha nak sebutkan pada hari ni, yang Miss Nisha dapat rasakan bahawa benda ni sangat-sangat dekat dengan kita. Okay, sangat-sangat dekat dengan kita sebenarnya. Okay, toxic people ni dia ada dua je elemen dia. Ciri-ciri dia ada dua je. Okay, ada banyak ciri, tapi ciri yang paling besar, okay, yang majoriti ataupun yang paling besar sekali yang boleh Miss Nisha share ataupun yang boleh anda semua pegang, okay, siapakah toxic people? Ada dua je. Satu, yang pertama adalah orang yang suka berprasangka dengan orang lain. Okay, suka berprasangka, judge. Okay, itu adalah toxic people, judge. Yang kedua adalah orang yang tidak bersyukur. Itu je toxic people. Okay, toxic people ni antara banyak-banyak lain kan. Orang yang suka merungut, macam-macam lagi. So Miss Nisha konklusikan dua benda je. Okay, toxic people adalah orang yang tidak bersyukur dan orang yang suka berprasangka. Itu je. Okay, so sekarang ini Miss Nisha nak tanya kepada semua. Okay, adakah kita di dalam golongan orang-orang yang tidak bersyukur dan juga sering berprasangka? Okay, alright. So cuba kita muhasabah diri kita. Cuba kita tanya kepada diri kita, aku ni suka berprasangka tak pada orang? Apa maksud berprasangka tu? Maksudnya kita ni suka overthinking tak pada orang tersebut? Okay, overthinking. Okay, apa maksud overthinking? Overthinking tu, kita tidak berada dalam keadaan sekarang. Kita tidak berada dalam present moment. Okay, kita tidak berada dalam present moment. Okay, so mind kita mudah untuk time travel sebenarnya. Okay, mind kita mudah untuk time travel. Apa maksud time travel sekarang ini adalah minda kita mudah untuk kembali ke masa silam ataupun menerjah ke masa depan. Okay, itu saja. Mind kita mudah untuk time travel. Sangat mudah untuk time travel. Okay, mind kita susah untuk berada dalam present moment. Okay, present moment ni masa sekarang. Okay, masa sekarang. So sebab itulah bila Miss Nisha cakap berkenaan dengan toxic people ni, dia ada dua je. Satu berprasangka dan satu lagi adalah judge. Berprasangka dan satu lagi adalah tidak bersyukur. Itu je sebenarnya. Dua benda. Dua benda ni tolong jaga baik-baik. Okay, tolong jaga baik-baik. So, yang pertama adalah berprasangka. Berprasangka. Okay. Berprasangka tu adalah berprasangka kita back. Kita back.
Maksudnya kita macam, aku rasa berdasarkan kepada pengalaman berdasarkan kepada pengalaman okay, berdasarkan kepada pengalaman kita sebelum ni, orang macam ni mesti macam tu. Itu berprasangka dek. Itu berprasangka. Kita dah berprasangka dah sebenarnya. Okay, itu kita dah sangat-sangat berprasangka. Okay, ataupun kita rasa macam, contoh kita cakap kan, kalau aku post benda ni mesti ada orang cakap macam ni. Itu berprasangka. Maksudnya kita cuba untuk meramal masa depan. Okay, tak payah cakap orang lain lah. Kadang-kadang Miss Nisha pun macam tu juga. Kan, Miss Nisha pun kadang-kadang macam tu juga. Okay, so sebab apa? Mind kita ni susah sangat-sangat dia nak berada dalam masa sekarang. Okay, susah sangat-sangat untuk berada dalam present moment. Okay, present moment tu masa sekarang. Susah sangat-sangat sebenarnya. Sebab dia akan ke belakang ataupun ke depan. So macam mana kita nak berada dalam keadaan sekarang? Okay, macam mana kita nak berada dalam keadaan sekarang? So berada dalam keadaan sekarang, hanya orang yang positif je dia berada dalam masa sekarang. Okay, sebab orang yang negatif dia akan berada di masa silam ataupun masa depan. Sebab dia akan mudah berprasangka. Okay, dia mudah berprasangka. So kena jaga baik-baik. Sebab itu kita kena jaga baik-baik. Kita kena jaga sangat-sangat emosi kita. Guru Miss Nisha cakap, okay, kita kena sentiasa jaga emosi kita. Sebab emosi kita yang akan menentukan sama ada apa yang kita buat sekarang ini, sama ada berprasangka ataupun tidak. Okay, sama ada berprasangka ataupun tidak. Okay, so itulah yang pertama, berprasangka. Jangan pernah berprasangka, sebab berprasangka adalah ciri-ciri kepada toxic people. Okay, berprasangka adalah ciri kepada toxic people. So jaga baik-baik. Okay, jaga baik-baik. So yang kedua adalah tidak bersyukur. Okay, tidak bersyukur. So macam mana sekarang ni kita nak memastikan kita kena sentiasa bersyukur? Adalah apabila kita sentiasa berada di present moment. Present moment. Sebab tu kita sebut present. Present tu kan hadiah. Kan dalam arti kata lain, hadiah. So maksudnya present moment ini adalah hadiah untuk kita yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. So kita kena sentiasa bersyukur. Kita kena sentiasa rasa bahawa ya Allah, thank you ya Allah, thank you ya Allah, terima kasih ya Allah. Okay, ramai orang yang Miss Nisha tengok dalam keadaan COVID sekarang ni. Okay, ramai sangat-sangat orang yang mengeluh. Okay, ramai sangat-sangat orang yang jarang kata, ya Allah, thank you so much ya Allah, sebab Engkau berikan kepada kami COVID ini ya Allah. Sekurang-kurangnya kami sekarang ni dah sedar bahawa semua yang kami buat ni salah. Apa yang kami dah buat ni salah ya Allah. Okay, kami dah terlalu jauh daripada Engkau ya Allah. Okay, kami dah terlalu buat macam-macam benda yang Kau tak suka. Okay, kami terlalu penat dengan kerja kami ya Allah. Sampai kami lupa pada Engkau ya Allah. Kami terlalu mengejar dunia. Tak pernah pun yang Miss Nisha tengok, okay, tak pernah pun yang Miss Nisha tengok ada yang orang letakkan dekat Facebook dia, ataupun tak tahulah. Okay, Miss Nisha tak nak buat judgement. Kan, nanti Miss Nisha juga yang buat judgement. Alright. Sekarang ni apa yang Miss Nisha nak tengok adalah, Miss Nisha harap sangat, kalau tak tulis dekat Facebook pun, tak tulis dekat IG, tak apa, tak ada masalah. Tapi sebab apa yang dituliskan dekat situ, okay, apa yang dituliskan dekat Facebook, okay, membuatkan Miss Nisha rasa macam, ya Allah, sangat-sangat sedih sebenarnya. Okay, sangat-sangat sedih. Okay, so apa yang Miss Nisha tengok, kebanyakannya kata, okay, merungut. Okay, kebanyakannya tulis merungut, bosan duduk dekat rumah, tak ada apa-apa nak buat. Okay, bosan sangat-sangat. Okay, duduk kat rumah kena perintah berkurung dan sebagainya. Okay, so benda-benda macam tu kita menunjukkan bahawa kita tidak bersyukur. Ingat, Allah dah kata, okay, sesiapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Siapa yang kufur, azab Allah itu sangat-sangat pedih. So sekarang ni kita kena bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hantarkan COVID-19 ni. Ya Allah, terima kasih membuatkan kami semua duduk dekat dalam rumah bersama-sama dengan family. Selama ni kami bekerja siang, malam, pagi, petang, hujung minggu pun kami kerja. Macam Miss Nisha juga. Okay, sometimes sampai lewat malam Miss Nisha bekerja. Balik rumah pun dah malam.
jarang spend masa, okay, dengan family dan sebagainya, okay. Tapi untuk kali ni sampai 31 hari bulan, okay, Miss Nisha berada bersama-sama dengan family. Alhamdulillah, duduk dekat dalam rumah. Macam-macam boleh buat dekat dalam rumah rupa-rupanya. Masak sama-sama, makan sama-sama dan sebagainya. Makan breakfast makan sama, lunch makan sama, petang makan sama, malam makan sama. Okay, nikmat mana lagi yang kita tak nak bersyukur sekarang ni? Nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? Okay, itu dalam surah Ar-Rahman. Sebab itulah berulang-ulang kali Allah kata, okay, berulang-ulang kali Allah kata kepada kita dalam surah Ar-Rahman, okay, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Berulang-ulang kali Allah kata kepada kita, nikmat mana lagi yang ingin kau dustakan? Nikmat mana lagi yang ingin kau dustakan sebenarnya? Okay, alright. So sekarang ini we need to be positive always. Okay, macam nak jadi positif? Kena syukur. Kena sentiasa bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Allah. Okay, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Okay, kerana kau turunkan COVID ini. Terima kasih ya Allah. Okay, dan sebenarnya Miss Nisha pernah juga tiba-tiba Miss Nisha terfikir, kenapa Allah takdirkan yang COVID ini, yang dapat COVID ini, yang di COVID ini pergi kepada orang-orang jemaah-jemaah tabligh ni, kan? Kenapa Allah tak takdirkan COVID ini pergi kepada orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah SWT. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Allah nak tunjukkan sesuatu pada kita sebenarnya. Allah nak tunjukkan sesuatu pada kita. Bila Miss Nisha tengok, okay, dekat dalam hospital sekarang ni penuh dengan jemaah tabligh, kan? So Allah nak mengkuarantinkan orang-orang baik-baik ni dalam satu tempat yang baik sebenarnya. Kan? Alright, dalam satu tempat yang baik. Sebab bila kita katakan hospital adalah tempat yang sangat hebat. Orang sakit datang ke hospital dan lepas betul orang tu sihat. Alhamdulillah. Hospital tu tempat yang sebenarnya yang sangat-sangat kata apa, yang sangat-sangat hebat lah, kan. Orang sakit pergi hospital sihat, alhamdulillah. Okay, so Allah kumpulkan mereka kat sana. Allah kumpulkan jemaah tabligh ini dekat sana. Allah jadikan rumah-rumah sakit, rumah-rumah sihat, kan. Orang-orang Indonesia kata hospital tu rumah sakit, rumah sihat sebenarnya. So sakit ini sebenarnya adalah cara untuk Allah nak hapuskan dosa. Betapa hebatnya Allah takdirkan jemaah tabligh itu dapat COVID-19 dan mereka stay positif. Dan kita sekarang ini stay blame orang-orang jemaah-jemaah tabligh tersebut. Sedangkan sebenarnya kita patut merasa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengambil ibrah daripada apa yang sedang Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Okay, Allah sekarang ini sedang mentakdirkan orang-orang baik ini. Allah nak ambil sedikit-sedikit orang-orang baik. Jadi kita yang tak berapa nak baik sekarang ni, kita kenalah sentiasalah kena jadi baik. Kita kena sentiasa jadi baik. Jadi baik itu adalah positif. Jadi baik itu adalah positif. Jangan kita pula yang jadi toksik. Kan? Jangan kita pula yang jadi toksik sekarang ni. Sebab rata-rata orang yang jadi toksik ni adalah dua benda yang macam Miss Nisha sebutkan tadi. Yang pertama adalah sering berprasangka. Yang kedua adalah tidak bersyukur. Kita banyak benda yang kita tak syukur sekarang ni. Banyak benda yang kita tak bersyukur. Okay? So, maksud yang tidak bersyukur sekarang ni adalah kita tidak menghargai. Kita tidak hargai. Okay? Kita tidak menghargai apa yang cuba Allah sampaikan kepada kita. Okay? Allah suruh kita duduk dekat dalam rumah. Kan? Allah suruh kita duduk dekat dalam rumah sekarang ni. Okay? Duduk dekat dalam rumah. Buat benda baik dekat dalam rumah kita. Okay? Buat benda baik dekat dalam rumah. Duduk dekat dalam rumah. Apa benda baik yang boleh kita buat? Kalau tak adalah benda baik sangat lah, kan, yang boleh kita buat dekat dalam rumah tu. Sebenarnya banyak ibadah yang boleh kita buat dekat dalam rumah. Banyak sangat-sangat ibadah. Contohnya bila kita katakan seorang isteri
yang masak untuk suaminya. Tapi kena niat tu kena betul lah. Niat tu kena betul. Kan Allah dah katakan dalam hadis 40, hadis yang pertama apa? Hadis yang paling pertama sekali. Innamal a'malu binniat. Okay. Innamal a'malu binniat. Niat tu sangat-sangat penting. So kita kena niat, ya Allah ya Tuhanku, aku niatkan aku masak hari ni untuk memberi makan kepada kaum keluarga aku. Settle. Dah dapat beribu-ribu pahala. Duduk dalam rumah sebab COVID. Alhamdulillah. Terima kasihlah COVID. Terima kasih sangat-sangat sebab COVID tu. Sebab COVID tu kita tak nampak. COVID tu kita tak nampak. Sebab bila kita tak nampak, benda tu adalah satu benda yang benda batin, benda yang kita tak nampak. Benda yang visible, benda yang kita tak nampak benda tu. Mungkin COVID tu ada dekat sini, kita tak tahu. Tapi kita minta Allah ya Tuhanku, Engkau lindung aku. Sebab itulah bila sekarang ni, bila kita cakap kan, berbalik pada Allah, berbalik pada Allah, berbalik pada Allah. Sekarang ni kita nak tengok balik kan. Orang yang sekarang ni, kita nak berbalik pada Allah, tapi kita kenal tak Allah tu siapa? Dan kita kena tahu kenapa kita kena berbalik pada Allah. Kenapa kita kena berbalik pada Allah? Sebab itulah COVID ini paling penting adalah, paling hebat pengajarannya adalah COVID ini nak mengajar kita sebenarnya nilai tauhid tu sendiri. Nilai tauhid. Tauhid tu apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. La ilaha illallah. Itu adalah tauhid sebenarnya. Okay? So sekarang ini, apa yang kita cuba sampaikan kan, Allah itu yang memberikan kepada kita. Okay, kena sentiasa bersyukur. Okay, kena sentiasa bersyukur. Kena sentiasa bersyukur. Sebab apa? Sebab kalau tidak, okay, kalau tidak nanti kita yang akan jadi toxic people tu. Okay, kita yang akan jadi toxic people. Kita tak naklah kita jadi toxic. So macam mana kita nak deal dengan orang yang toxic ni? Orang yang sentiasa merungut. Kan? Macam mana kita nak deal? So sekarang ni sebenarnya tidak ada toxic people. Tidak ada toxic people sebenarnya. Masalah itu adalah cara kita melihat masalah adalah masalah. Okay? Cara kita melihat masalah itu adalah masalah sebenarnya. Okay? So orang yang positif, dia tidak akan judge orang lain. Okay? Orang yang positif, dia tidak akan judge orang lain. Orang yang positif tidak akan kata bahawa orang di sekeliling dia itu adalah negatif. Tak. Orang yang positif tak akan cakap macam tu. So orang yang kata bahawa orang lain negatif, dia adalah orang yang negatif. Sebab ingat ya, positif itu adalah satu tenaga. Okay, positif itu adalah satu tenaga. Right? Positif itu adalah satu tenaga. Tenaga tu apa? Tenaga yang positif dia akan sama-sama menarik positivity. Negatif dia akan sama-sama menarik negativity. Okay. So orang yang senyum selalu, dia akan jumpa dengan orang-orang yang senyum. Okay. Contohnya kalau orang yang senyum tetapi dia berjumpa dengan orang yang tiba-tiba dia jumpa dengan orang ni tak senyum dengan dia. So dia akan kata, negatifnya kau. Dia dah jadi negatif. Sebab apa? Orang yang hanya toxic people, ingat dua benda. Toxic people ni adalah orang yang berprasangka dan juga orang yang tidak bersyukur. Okay. Right? Dua benda ni saja. So orang yang negatif adalah orang yang berprasangka dan orang yang tidak bersyukur. Itu toxic people. So kalau kita tak ada dua ciri ni, insya-Allah kita akan sentiasa jadi positif. Okay, kita akan sentiasa jadi positif. So bila kita sentiasa positif, takkan ada orang yang negatif di sekeliling kita. Semua orang baik-baik. Kita kena ingat contoh Rasulullah tadi tu. Okay, Rasulullah tak ada pun kata orang-orang Taif itu orang-orang negatif. Tak ada pun. Rasulullah kata apa? Mereka belum lagi dapat ilmu ini. Mereka belum lagi faham apa yang cuba disampaikan. Itu saja sebenarnya. Okay, itu saja. So sebenarnya how to deal with toxic people itu adalah how to deal with ourselves. How to deal with ourselves. Kita kena tahu macam mana kita nak deal dengan diri kita sendiri. Itu saja. Sebab yang toksiknya bukan orang lain, tetapi toksik itu adalah diri kita sendiri. Okay, diri kita sendiri. So macam mana kita nak deal dengan diri kita yang toksik ni? Okay, yang pertama adalah kita kena sentiasa muhasabah diri. Okay, kita kena sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri tu apa maksud dia? Muhasabah diri tu adalah bermaksud
Kita kena sentiasa cakap bahawa ya Allah, apa benda yang aku dah buat salah ni? Ya Allah, apa benda yang aku dah buat salah ni? Apa benda yang aku dah buat salah ni? Okey, apa benda yang aku dah buat salah ni? Okey, kita kena sentiasa cakap. Okey, ya Allah, aku salah, aku salah, aku salah, aku salah, aku salah. Okey, kita kena sentiasa cakap macam tu. Aku salah, aku salah, aku salah, aku salah. Bukannya mereka salah, mereka salah, mereka salah. Sebab kalau mereka salah, kita akan kata macam mereka salah, aku betul. So benda tu tak boleh jadi. Kita tak boleh cakap kata orang salah. Okay, kita dah cakap, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang aku dah salah sebenarnya, sampai orang tersebut tidak dapat benda yang aku cuba sampaikan kepada dia. Kita kena muhasabah diri. Yang pertama, kena muhasabah diri dahulu. Yang kedua adalah, okay, alright, yang kedua adalah kita kena sentiasa bila muhasabah diri, kena sentiasa mohon keampunan daripada Allah. Okay, mohon keampunan daripada Allah. Okay, Guru Miss Nisha pernah cakap, okay, kenapa rahmat tak turun? Sebab dosa. Okay, rahmat tak turun sebab dosa. Rezeki tak datang sebab dosa. Okay, ayat 1000 dinar dia cakap apa? Ayat 1000 dinar. Okay, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu li amri qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Apa maksud dia? Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan datangkan kepada dia rezeki yang tak disangka-sangka. Bertawakal tu apa? Serah everything to Allah. Maksudnya kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Kita kena sentiasa minta ampun kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Senang je. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Itu saja. Okey? Kita sekarang ini dikurung dekat dalam rumah kita. Miss Nisha sekarang ni dikurung dalam rumah Miss Nisha. Di dalam Miss Nisha boleh pergi ke mana-mana sahaja tempat yang Miss Nisha nak dalam rumah ni. Okey? Boleh pergi ke mana-mana saja dekat dalam rumah ni. Maksudnya Miss Nisha boleh datang, boleh duduk, okey, dalam keadaan selesa dekat dalam rumah Miss Nisha ni. Ini adalah bilik belajar Miss Nisha, mini library Miss Nisha. So boleh bersama-sama dengan buku. Tapi keadaan dia macam mana waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun? Okey, sama juga, Allah kurung juga masa tu. Allah kurung juga. Tapi Allah bukan kurung dalam rumah dia. Okey, Allah tak kurung dia dekat dalam tempat yang cantik macam kita. Dalam yang boleh buat kopi, boleh buat Milo, boleh buat macam-macam benda viral, boleh main TikTok dan sebagainya. Allah tak kurung. Okey, Allah tak kurung dia dalam tempat yang indah macam kita. Allah kurung Nabi Yunus dekat dalam perut ikan Nun. Sebab itulah Allah tidak akan menurunkan dugaan, melainkan sanggup dipikul oleh hamba-hambanya. Sebab Allah tahu kita takkan boleh duduk dalam keadaan tempat yang sebegitu rupa seperti mana Nabi. Okey, Nabi Yunus duduk di RMO, okey? RMO dalam perut ikan Nun. Okey, dalam perut ikan Nun. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa langsung. Okey, tak boleh buat apa-apa langsung. Tapi apa yang Nabi Yunus buat? Satu benda je. Nabi Yunus tak boleh nak membaca. Macam kita boleh juga baca Facebook, boleh juga update status, boleh memasak, boleh buat macam-macam benda. Tapi tak boleh. Tapi Nabi Yunus tak boleh buat. Satu benda je yang Nabi Yunus boleh buat. Nabi Yunus boleh buat apa? Nabi Yunus boleh minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi Yunus buat? Okey, apa yang Nabi Yunus buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai okey, penduduk di langit dengar. Dia kata macam pernah dengar. Macam kenal suara tu. Tapi kat mana Kat mana suara tu sebenarnya? Okey, kat mana suara tu? Okey, so Allah kata, aku kenal itu adalah suara hamba-Ku yang akan dibebaskan tak lama lagi. So sekarang ini kita kena bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas segala-gala yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Okay, terima kasih ya Allah. Thank you for everything ya Allah. Thank you for everything.
Itu yang perlu kita buat sekarang ni. So dealing with what the toxic people adalah dealing with ourselves. Okay, dealing with toxic people adalah dealing with inner self, diri kita sendiri. Okay, diri kita sendiri. So kita kena sucikan balik. Okay, pertama muhasabah, yang kedua minta ampun daripada Allah, yang ketiga adalah kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Apa-apa jadi pun alhamdulillah, apa-apa jadi pun alhamdulillah. Dapat masak alhamdulillah, tak dapat masak alhamdulillah. Dapat keluar alhamdulillah, tak dapat keluar alhamdulillah. Okey, segala-galanya kena alhamdulillah. Puji-pujian hanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan manusia je, bukan Tuhan binatang je, bukan Tuhan batu je, Tuhan gunung, Tuhan pokok, Tuhan segala-galanya. Rabbal alamin, Tuhan planet, Tuhan segala-galanya. Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Alam, Tuhan galaksi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir sekali adalah, yang paling penting sekali adalah tidak melakukan apa-apa prasangka ataupun judgement. Okey, jangan ada prasangka. Jaga hati. Okey, jaga hati. Right, hati kena jaga sangat-sangat. Okey, sebab itu bila kita cakap kan bahawa ada orang kata alah mulut dia je yang cakap kasar, hati baik tak. Okey, apa yang hati kita cakap itulah yang bibir kita keluarkan. Hati baik, benda baik juga yang keluar. Hati jahat, benda jahat juga yang keluar. Okey, so orang-orang yang baik akan cakap benda-benda yang baik, akan fikir benda-benda yang baik, akan tulis benda-benda yang baik, akan buat benda-benda yang baik. Itu sahaja. Okay, that's very simple. Okay, sebab orang positif fikir benda baik, cakap benda baik, buat benda baik. Itu sahaja. Orang yang negatif fikir benda buruk, cakap benda buruk, buat benda buruk. Itu sahaja sebenarnya. Okey, itu sahaja yang paling penting sekali. Okey, yang paling penting sekali. So anda kata bahawa you want to be positive. Okey, you want to be positive. So sekarang ini start untuk menjadi orang-orang yang baik. Okey, jangan pernah merungut. Okey, kena sentiasa bersyukur. Orang yang bersyukur tak akan merungut. Orang yang merungut tak akan bersyukur. Itu sahaja. Okey, itu saja. Dia punya calculation itu sangat simple. Okey, alright. So Miss Nisha harapkan agar kita akan sama-sama dipermudahkan segala urusan. Okey, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okay, dan Miss Nisha harapkan yang menonton boleh share live ni. So semoga semuanya semuanya dapat manfaat daripada apa yang cuba Miss Nisha kongsikan. Sebab apa yang Miss Nisha kongsikan ini adalah semuanya ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu yang alim, maha mengetahui. Dan sebelum kita menutup, sebelum Miss Nisha tamatkan sharing ini, Miss Nisha nak sama-sama kita bacakan Asmaul Husna. Sama-sama kita kembali mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sama-sama kenal siapa Allah tu sebenarnya. Siapa hebat Allah tu, Allah yang Maha Agung. Ada yang cakap katakan, Kenapa kita kena berbalik kepada Allah waktu-waktu sekarang ni? Kerana Allah saja yang Maha menyembuhkan. Allah atas nama yang mana satu, Allah ya Salam. Allah yang dapat mematikan kuman-kuman ni semua. Allah atas nama yang mana satu, Allah yang Mumit. Allah yang dapat menghidupkan kita dengan kesejahteraan. Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ini semuanya yang dapat kita praktikkan. So Miss Nisha harap kita sama-sama dapat berasmaul husna. InsyaAllah. So kita dapat sama-sama asmaul husna, dan kita sama-sama dapat memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah terima segala amalan kita. Apa saja yang kita buat, kita kena niatkan untuk Allah. Kita masak, niat kerana Allah. Kita basuh baju, niat kerana Allah. Kita buat semua benda niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Boleh kita sama-sama bacakan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik,
Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'is, Ya Munzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Qabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muhsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mu'ni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Allah. Alhamdulillah. Miss Nisha doakan agar segala perkongsian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan boleh share dengan kawan-kawan. Semoga semuanya dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Ingat, yang baik itu datangnya daripada Allah ya Bar. Okay, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri Miss Nisha sendiri. Namun hakikatnya segala-galanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri baik-baik, insya-Allah. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.